Hai, salam sejahtera. Anda bersama lagi dengan Cikgu Liana Sikana, Guru Bahasa Melayu SMK Nabawan. Baiklah, video kali ini Cikgu ingin kongsikan tentang teknik mudah menjawab karangan bahagian E, Bahasa Melayu Kertas 1, format baharu SPM. Jadi, sebelum kita ke slide seterusnya, sebelum itu, Cikgu akan bacakan tentang panduan pemarkahan karangan E. Markah sebanyak 30. Masa menjawab yang dicadangkan adalah 30 minit. Panjang karangan tidak kurang 150 dan tidak lebih 200 patah perkataan. Karangan mesti lengkap ya. Mesti ada pendahuluan, 2 hingga 3 isi dan juga penutup. Boleh faham? Baik, ini adalah contoh soalan bagi karangan bahagian E ya. Cikgu akan bacakan arahan. Maklumat di bawah berkaitan tentang pakaian tradisional. Huraikan pendapat anda tentang pakaian tradisional. Panjangnya huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Jadi, selesai kita membaca arahan, kita lihat pula kandungan bahan. Dalam soalan ini terdiri daripada bahan 1 iaitu pantun 4 kerat berkaitan dengan pakaian tradisional, bahan yang kedua dan juga bahan yang ketiga. Kita akan analisis kandungan setiap bahan. Mari kita lihat bahan 1 ya. Mari kita baca sama-sama pantun pakaian tradisional. Okey, jom. Cantik dara, cantik teruna, duduk bersama di tepi jeti. Molek sekali si bunga Cina, kebaya merah menawan hati. Mudik sungai berakit-rakit, rakit bersama si awang budiman. Baju Melayu berkain songket, warisan bangsa zaman berzaman. Bermain sama bebudak sekawan, hilai tertawa ternampak bangkai. Berkilau sinar Cheongsam menawan, Allah membeli menang memakai. Patah hati apakah daya, hilang kasih cari gantinya. Berkilau samfu tampak bergaya, bergaya lagi jejaka dalamnya. Bertenggek punai di pohon jati, bersiul galak tiada hentinya. Sari dipakai menambat hati, apakah saudari sudah berpunya? Sumber internet. Baik, kalau kita lihat bahan yang kedua, kandungannya ada gambar tentang pakaian tradisional, pakaian Iban, pakaian Melayu, pakaian Kadazan Dusun di situ. Citra warna Malaysia, dataran merdeka Kuala Lumpur. Rasanya mungkin ada kempen atau karnival dijalankan di sini. Di situ ada lambang Kementerian Malaysia dan juga ada lambang Kementerian Pelancongan. Okey, kemudian bahan yang ketiga terdiri daripada 5 wanita yang cantik. Yang pertama berpakaian baju Iban, kedua berpakaian sari, ketiga berpakaian Melayu, kebaya, keempat Cheongsam dan yang kelima itu baju Kadazan Dusun untuk orang Sarawak ya, untuk orang Sabah. Okey, jadi para pelajar, jangan terus tulis jawapannya, tulis karangan. Langkah pertama kita kenali dulu tema dengan menggunakan teknik TKF. Okey, apa itu T? T adalah tema. Walaupun ada 3 bahan di situ, tetapi mempunyai satu tema. Temanya adalah pakaian tradisional. Pernahkah anda memakai pakaian tradisional? Setiap kaum mesti ada pakaian tradisional. Kalau cikgu memakai pakaian Pinongkolo, iaitu pakaian tradisional orang suku kaum Murut di Sabah ya. Kalau Iban dia memakai baju Iban di Sarawak.
Kalau orang India dia pakai sari, kalau Melayu dia pakai baju Melayu, kan? Okey, kalau orang dusun dia pakai baju kadazan dusun. Jadi setiap pakaian orang Cina Cheongsam. Jadi semua pakaian itu seperti dalam gambar tu memang nampak cantik, berwarna-warni, banyak hiasan dan sangat unik. Okey ya. Boleh faham pakaian tradisional? Kemudian yang kedua, kata kunci. Paling mudah ingat teknik KFC. Kamu semua pernah makan KFC kan? Memang sedap. Apakah KFC? Okey, K adalah kebaikan, kelebihan, manfaat, faedah. Itu adalah sama maksud ya. Kemudian K juga kesan atau implikasi. Kemudian kita akan padankan nanti dengan tema ya. Kemudian F, apakah itu F? Faktor. Faktor sama dengan punca, sebab. Kemudian C sama dengan cara, langkah ataupun kaedah. Jadi tema di sini adalah pakaian tradisional kan. Jadi kita akan kaji atau analisis apakah teknik KFC yang berkaitan dengan tema pakaian tradisional ini. Mari kita lihat teknik yang ketiga. Kaedah yang ketiga adalah cari fokus. Okey. Fokus maksudnya berdasarkan itu teknik KFC lah. Okey. Jadi bahan ini ada 3 bahan. Kemungkinan dia lebih daripada 2 fokus ya. 2 fokus. Bergantung dengan bahan yang diberi. Baik, kita lihat bahan 1. Pantun pakaian tradisional. Dua baris di atas tu adalah pembayang, 2 baris di bawah tu adalah maksud. Jadi yang diwarnakan dengan tulisan warna ungu itu adalah kita boleh tekah sendiri. Contohnya kebaya merah menawan hati. Menawan hati ya. Kebaya adalah pakaian tradisional orang Melayu. Kemudian rangkap kedua, warisan bangsa zaman berzaman. Warisan bangsa zaman berzaman ya. Ketiga, berkilau sinar Cheongsam menawan. Masih lagi menawan. Sama dengan rangkap pertama. Seterusnya keempat, berkilau samfu tampak bergaya. Okey, kata kunci bergaya. Sari dipakai menambat hati, menambat hati. Kata-kata kunci ini membantu kita untuk mengesan fokus ataupun kata kunci. Jadi kata kunci yang pertama, fokus yang pertama berdasarkan bahan 1 ini adalah kelebihan, kebaikan, manfaat atau faedah pakaian tradisional. Berdasarkan anak panah itu, kebaikan yang pertama menambahkan seri kepada orang yang memakai pakaian tradisional kan. Kalau kita pakai pakaian tradisional, kita nampak bertambah seri. Kita nampak kelihatan berseri-seri ya. Jadi situ ada menawan hati, apalagi rangkap yang ketiga sama bergaya dan menambat hati. Jadi itu isi fokus yang pertama. Isi yang kedua, pakaian tradisional sebagai harta warisan bangsa zaman berzaman. Dalam rangkap yang kedua, di situ sudah tentunya pakaian tradisional setiap kaum ini merupakan harta warisan daripada nenek moyang kita. Jadi isi sudah ada dalam pantun. Tak banyak. Kebanyakan bahan tu ada 2 atau 3 isi ya. Kemudian fokus yang kedua. Fokus yang kedua ini kita dapat daripada bahan 2 dan bahan 3. Walaupun melalui gambar dan sedikit tulisan, tetapi kita boleh teka bahawa fokus yang kedua ini adalah cara memartabatkan, cara mengekalkan, cara memeliharakan, memajukan pakaian tradisional ini supaya tidak dilupakan oleh generasi muda. Yang pertama, pihak kerajaan menganjurkan kempen pakaian tradisional. Kempen apa? Melalui Citra Warna Malaysia. Program Citra Warna Malaysia. Pelbagai warna. Sebab pakaian tradisional ini pelbagai warna. Ya. Kemudian isi yang kedua ini memakai pakaian tradisional pada musim perayaan sesuatu kaum. Yang itu dalam bahan yang ketiga. Dia tiada tulisan tetapi dia ada nyatakan gambar. Jadi setiap kali perayaan mestilah kita pakai pakaian
tradisi kita, supaya anak-anak kita tahu itulah pakaian tradisional yang kita warisi daripada nenek moyang ataupun yang kita miliki, yang kita ada. Okey. Jadi di situ ada 4 isi. Kita boleh ambil 2 isi, 1 isi daripada fokus 1, 1 isi daripada fokus 2. Ataupun 3 isi sama ada 2 daripada fokus 1, 1 lagi daripada fokus yang kedua. Boleh faham? Boleh faham penerangan cikgu ya? Kalau tidak faham, boleh komen di ruangan bawah ini. Okey, seterusnya mari kita lihat teknik menulis pendahuluan yang mudah. Teknik yang cikgu guna ini adalah untuk para pelajar yang skor lulus bahasa Melayu ya. Okey, skor lulus. Jadi kalau kamu kuasai teknik pendahuluan acuan yang cikgu ajarkan dalam video ini, pastikan anda hafal ataupun kena ingat dan buat latih tubi kerap supaya anda ingat ayat demi ayat. Okey, kita lihat. Ayat pertama untuk pendahuluan mutakhir atau akhir-akhir ini, pada masa ini, belakangan ini. Daripada 4 perkataan ini, kamu boleh pilih 1 sahaja. Okey, sambung. Isu berkaitan dengan masukkan tema. Tema tadi adalah pakaian tradisional. Dalam kalangan, pilih pelajarkah, remaja, belia atau masyarakat Malaysia. Tadi adalah masyarakat Malaysia. Jadi itu sangat rapat ya. Okey, saban waktu diwara-warakan, maksudnya dihebah-hebahkan dalam media arus perdana. Arus perdana, media ni banyak, televisyen, internet, surat kabar, okey, titik. Sehubungan dengan itu, semua pihak mestilah committed untuk mendepani isu ini kerana okey, daripada 3 peribahasa ini sebenarnya sama maksud. Pilih 1 sahaja. Okey? Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan, atau hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dali, atau yang bulat tidak datang bergolek, yang pipi tidak datang melayang. Maksud yang sama, berusaha. Kalau inginkan sesuatu, kena berusaha. Okey, persoalannya apakah? Masukkan kata kunci tadi. Apa kata kunci yang pertama tadi? Kelebihan pakaian tradisional. Kata kunci yang kedua tadi, cara memartabatkan pakaian tradisional. Boleh faham? Jadi, apabila anda mendapat soalan karangan A, pastikan kamu kenal pasti tema, kata kunci dan format. Format ya. Format untuk karangan ini adalah pendapat. Sebab huraikan pendapat anda tentang pakaian tradisional. Jadi formatnya adalah pendapat. Baik, sekarang kita lihat pula perenggan pendahuluan yang penuh berdasarkan pendahuluan acuan tadi. Jadi jangan lupa tema, okey, kata kunci dan format. Bila anda tahu tema, kata kunci, anda senang untuk menulis pendahuluan acuan. Okey, anda boleh baca sendiri. Apabila digabungkan, okey, dia akan jadi begini. Mutakhir, isu berkaitan dengan pakaian tradisional dalam kalangan masyarakat Malaysia. Saban waktu diwara-warakan dalam media arus perdana. Jangan lupa titik. Sehubungan dengan itu, semua pihak mestilah committed untuk mendepani isu ini kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Titik. 2 ayat sudah. Persoalannya, apakah kebaikan-kebaikan pakaian tradisional dan cara-cara memartabatkan pakaian tradisional di Malaysia? Tanda telinga, jangan lupa. 42 patah perkataan sahaja. Okey, para pelajar, dikira 1 patah perkataan ialah peribahasa. Tu di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. 1 patah perkataan. Kemudian kata nama khas, Malaysia, sebab awal huruf besar. Kalau awal huruf besar itu kata nama khas, dan kata ganda, contohnya cara-cara, itu adalah kata ganda dikira 1 patah perkataan. Boleh faham? Baik, kita lihat pula teknik menulis perenggan isi. Okey, isi pertama, kedua dan ketiga. Kali ini cikgu ambil 3 isi ya. Perenggan isi acuan. Okey,
Ayat pertama, pada pendapat saya atau pada pendapat saya untuk isi pertama. Kalau isi yang kedua seterusnya atau selanjutnya atau selain itu, dan isi yang ketiga akhir sekali. Kemudian masukkan kata kunci. Kata kunci yang pertama tadi adalah kelebihan atau manfaat atau faedah pakaian tradisional. Ialah masukkan isi yang pertama tadi. Hal ini dikatakan demikian kerana, atau hal ini bermaksud, atau hal ini berarti. Pilih salah satu ya. Kemudian masukkan huraian. Huraian tu mengapa? Mengapa? Kemudian sebagai contoh masukkan contoh yang sesuai dengan huraian dan isi yang telah diberikan. Baik, ini adalah rangka isi karangan berdasarkan fokus satu tadi, iaitu kelebihan pakaian tradisional. Isi yang pertama menambahkan seri kepada orang yang memakai pakaian tradisional. 3 ayat. Ayat pertama mesti ayat topik, iaitu isi pertama. Pada pendapat saya, kelebihan pakaian tradisional ialah menambahkan seri kepada orang yang memakai pakaian tradisional. Ayat huraian, mengapa hal ini dikatakan demikian kerana pakaian tradisional kelihatan sangat cantik, menawan dan bergaya ketika dipakai oleh seseorang dalam sesuatu majlis. Kemudian ayat contoh. Contohnya, wanita yang memakai baju kebaya kelihatan menawan dan jelita, terutama semasa Hari Raya Aidilfitri. Banyak lagi tapi cukuplah di situ. Apabila isi pertama ini digabungkan, dia menjadi 41 patah perkataan, tak panjang. Baik, seterusnya kita lihat pula rangka isi kedua. Masih lagi fokus yang pertama tadi, iaitu kelebihan atau kebaikan atau manfaat pakaian tradisional. Semua sama maksud. Kamu boleh pilih satu kata kunci di situ. Boleh tukar-tukar, tidak masalah. Isi yang kedua, pakaian tradisional sebagai harta warisan bangsa zaman berzaman. 3 ayat, ingat. Ayat pertama, ayat topik, isi kedua. Seterusnya, manfaat pakaian tradisional ialah pakaian tradisional sebagai harta warisan bangsa zaman berzaman. Ayat huraian, mengapa hal ini bermaksud pakaian tradisional mencerminkan identiti seseorang. Ayatnya pendek tapi sangat jelas. Kemudian ayat ketiga, ayat contoh. Mesti ada contoh yang sesuai ya. Contohnya, sari dipakai oleh wanita kaum India ketika sambutan Deepavali yang diwarisi daripada nenek moyang mereka. Baik. Apabila digabungkan perenggan isi kedua ini, 37 patah perkataan. Tak lebih 50. Biar pendek. Sebab ingat tadi ya, tak lebih dan tak kurang 150 dan tak lebih 200 patah perkataan. Baik, seterusnya kita lihat isi yang ketiga. Cikgu ambil fokus yang kedua, iaitu cara atau langkah atau kaedah memartabatkan pakaian tradisional. Isi yang ketiga, pihak kerajaan menganjurkan kempen pakaian tradisional secara besar-besaran. Bagi pelajar yang galus ini, dia susah untuk mengesan, apa kandungan info dalam gambar. Jadi paling senang kempen, tapi perlu nyatakan kempen apa. Jangan guna kempen saja. Contohnya kempen merokok, kempen membaca, dia perlu jelas dengan berdasarkan tema. Tema dia kempen pakaian tradisional. Baik, ayat topik 3 ayat. Ayat topik isi ketiga, akhir sekali, cara-cara memartabatkan pakaian tradisional ialah pihak kerajaan menganjurkan kempen pakaian tradisional secara besar-besaran. Ayat huraian, mengapa hal ini dikatakan demikian kerana Malaysia terkenal dengan pakaian tradisional yang indah dan unik sehingga menjadi daya tarikan kedatangan pelancong asing. Ayat contoh. Contohnya, kempen Citra Warna Malaysia yang dianjurkan dapat menonjolkan pakaian-pakaian tradisional semua kaum di Malaysia melalui persembahan yang diadakan. Kan ada tarian Iban, tarian Sumaza, tarian orang India, tarian orang Melayu. Jadi apabila
mereka menarik di atas pentas, terpancar, terpamerlah pakaian-pakaian tradisional di semua kaum di Malaysia. Sudah tentu pelancong pun tertarik. Boleh faham ya? Okey, jadi apabila digabungkan ayat dalam perenggan isi ketiga ni, jadi begini 49 patah perkataan. Baik, penutup karangan. Cikgu guna teknik peca. Apa itu peca? Peca adalah penegas, cadangan. Okey, 2 ayat cukup. Kesimpulannya atau konklusinya, pakaian tradisional membawa 1000 manfaat kepada masyarakat Malaysia yang memakainya. Sebab dia punya tema pakaian tradisional. Kata kunci kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihan memanfaat. Jadi cikgu ambil ayat itu. Sangat pendek tapi ringkas dan padat. Cadangan, oleh itu semua pihak perlulah berbangga kerana mempunyai pakaian tradisional yang perlu dipelihara dan dikekalkan sepanjang zaman agar tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Maksudnya, walaupun berabad-abad, berzaman-zaman, dia tetap tahan. Sama ada muzium, bangunan, pakaian juga walaupun berzaman-zaman tetap ada, tahan lama. Walaupun di mama usia, walaupun ditelan zaman. Boleh faham ya? Okey. Jadi ini adalah perenggan penutup 30 patah perkataan. Dan jumlah patah perkataan pendahuluan 42, isi pertama 41, isi kedua 37, isi ketiga 49, penutup 30, keseluruhannya 199 patah perkataan, tidak lebih 200 patah perkataan dan tidak kurang 150 patah perkataan. Boleh faham? Dan ini adalah karangan lengkap untuk bahagian A, 30 markah. Okey, cikgu tidak perlu baca, nanti video cikgu sangat panjang. Ada perenggan pendahuluan, kemudian lompat 2 baris supaya karangan kamu nampak kemas dan cantik. Kemudian baru isi pertama, perenggan ketiga isi kedua, perenggan keempat isi ketiga, dan perenggan yang ke-5 adalah penutup. Cikgu guna konklusinya. Jangan lupa tulis jumlah patah perkataan di sebelah kanan, 199 patah perkataan. Kamu tidak boleh tipu pemeriksa ya. Tolong kira dengan betul. Ingat petua cikgu, dikira satu patah perkataan pertama peribahasa. Yang kedua kata nama khas dan ketiga kata ganda. Dikira satu patah perkataan. Baik. Jadi, apakah kedudukan markah berdasarkan contoh yang cikgu bagi? Boleh, cemerlang, tidak masalah. Karangan yang cikgu bagi tadi boleh dikategorikan sebagai karangan cemerlang. Kenapa? Sebab karangan tadi sangat menepati tema bahan rangsangan. Bahasa juga gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda baca betul dan tepat. Ejaan mengikut sistem ejaan Rumi baharu. Penggunaan kosakata luas dan tepat. Contohnya faedah, cikgu ambil manfaat, kelebihan. Okey. Wacananya lengkap. Unsur bahasa yang digunakan bervariasi dan menggunakan ungkapan yang menarik. Ada 2 peribahasa yang cikgu gunakan di bahagian pendahuluan tadi dan juga di bahagian penutup. Isi relevan dengan tema bahan rangsangan. Ada 3 isi, ada 2 fokus dan dihuraikan dengan jelas dan matang. Contoh yang sesuai. Jadi, tidak salah karangan yang cikgu sediakan ini boleh diletakkan 27 markah. Jadi jangan tunggu lama-lama. Anda boleh guna teknik yang cikgu pakai ini ya. Jadi sekian sahaja video cikgu kali ini. Apa yang kurang daripada diri cikgu sendiri? Apa yang lebih daripada Tuhan? Semoga video ini sangat membantu dan bermanfaat untuk anda bagi persiapan menghadapi SPM pada tahun 2021 yang akan diadakan pada bulan Mac 22 jika tidak ditunda. Kita akan berjumpa lagi di video cikgu pada akan datang. Sekian dan terima kasih. Ingat, Aristotle mengatakan bahawa pendidikan mempunyai akar yang pahit.
tetapi buahnya manis. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jumpa lagi. Bye. Jangan lupa subscribe.